Shalom， 平安，弟兄姐妹平安。再次来见到大家，我们真的很高兴。我们今天早上我们准备好我们的身，我们要听主的话语。我们还没有开始我们的聚会，我们闭上我们眼睛，我们一起来祷告，好不好？哈利路亚！感谢你，阿爸父上帝，我们今天早晨可以来到这个地方，我们一起来同心合意，要敬拜，要赞美你的名。我们带着我们感恩的心，我们谦卑的心，来荣耀你，来歌颂你，感谢你，因为唯有你主耶稣配得我们的敬拜和赞美。我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，我们一起来做。阿们，哈利路亚，哈利路亚。来，我请大家可以站起来，我们一起来唱首诗歌，一起来赞美，一起来敬赞，哈利路亚。一起来拍手好不好？这是耶和华所定日子，神的儿女他们欢呼喜乐。耶和华已唱胜了仇敌，唱胜了仇敌，全体大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女他们欢呼喜乐。耶和华已唱胜了仇敌，唱胜仇敌，全体大声欢呼。耶和华是我力量，有心中一切的盼望。耶和华是我的舌根，又是我的成就。神的名行造全地，把好消息宣告你的名。高举的神的荆棘，我们称谢你，你是我神。一起来拍手 ，Come on！ 这是耶和华所定日子，神的儿女他欢呼喜乐。耶和华已唱胜了仇敌，唱胜了仇敌，全体大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女他欢
我身。这是耶和华所定的真。谢荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！真的很高兴，当我们来赞美敬拜的神的时候，现在我们同心合一，跟上帝来说：主耶稣，我们知道你的圣灵是跟我们同在，无论我们去哪里，你的恩典、你的爱来荣耀我们，来保护我们。你是我的一切，洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。你是我的一切，洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。神光无限量，恩典有多宽，宽阔到海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。主，你是我的一切，洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。主海有多高，这海高过诸天；怜悯有多深，神光无限量。恩典有多宽，宽过到海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。主海有多高，这海高过诸天；怜悯有多深，神光无限量。恩典有多宽，宽过到海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。主海有多高，这海高过诸天；
来开口，一起来赞美敬拜我们的神。哈利路亚，哈利路亚，我要来赞美，来歌颂你神。我要献上。感谢你，耶稣，感谢你，我们可以感觉到你的同在，你的生命永远不离开我们。主爱有多高，这海高过诸天；怜悯有多深，深过我限量；恩典有多宽，宽阔到海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，这海高过诸天；怜悯有多深，深过无限量；恩典有多宽，宽阔到海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，这海高过诸天；怜悯有多深，深过无限量；恩典有多宽，宽阔到海洋。我愿全心跟随你，一生中不离开你。我愿全心跟随你，我愿全心跟随你，我愿全心跟随你，一生永不离开你。谢谢荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。感谢你，主耶稣，我们献上我们的一切，完全在你手中。的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因着你同在，永远都不会离开你的爱。我要与你同行，
切，你悦纳我生命，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求，你恩典充满我，一生不离开我。你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因着你同在。
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，来，我们进入我们神的圣殿里面之前呢，我们要同心合意的来到神的面前， Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， Tuhan Sang Firman kehidupan yang memimpin dan menyertai kami sepanjang waktu ini. 主耶稣，你是一直陪着我们的神， Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan, anugerah dan rahmat Tuhan. 感谢你再次的赐给我们的美善， Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. 使得我们今天能够如此像我们今天， Dalam keterbatasan kami untuk boleh terus melanjutkan kehidupan kami, 让我们在可以继续我们的人生的一半路， maka kami memohonkan pimpinan dan pertolongan firman Tuhan pada kami. 让我们祈求你的话语在我们的当中。 Sebentar kami akan membuka Alkitab kami untuk kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. 等一下下来，我们要打开圣经，我们要来思想，我们要思念你的话语。 Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti dan memahaminya dengan baik. 主耶稣帮助每一个人，协助每一个人，让我们能够好好的聆听你的话语。 Tuhan juga menolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. 主耶稣，你是帮助你两位仆人，使得可以把你的话好好的传扬出去。 Tuhan memberkati kami berdua untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu menyatakan kebenaran firman 主耶 itu. 稣，使用我们成为你的器皿，让我们能够祝福其他的人。 Mampukanlah kami menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti. 请你帮助我们，可以用我们的话语，用你的话语来传扬出去。 Berfirmanlah ya Tuhan dan berkata-katalah karena kami sedia untuk mendengarkannya dengan baik. 主耶稣，你来说话吧，因为我们现在预备好了我们的心来聆听你的话语。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan kami berdoa dan memohon. 奉主耶稣基督的圣名求我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. 来，我们今天来打开我们的经文，准备你的圣经，来打开马太福音第14章第22节到第33节。 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kita Yesus berjalan di atas air. 它里面的题目就是说，上帝走在水上。 Demikian kata firman Tuhan Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. 神的话语是如此说的。 Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 耶稣随着他们走上船，先渡到那一边去，等他叫众人散开。 Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. 散了众人以后，他就独自上山去祷告。 Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 到了晚上，只有他一人在那里。 Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 那时船在海中，因风不顺，被浪摇摆。 Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 夜里是更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。 Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." 那门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：“那个鬼怪！” Lalu berteriak-teriak karena takut. 便害怕，喊叫起来。 Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。” Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 彼得说：“主呀，如果是你，请叫我从水面上走到你那儿去。” Kata Yesus, "Datanglah." 耶稣说：“你来吧。” Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 彼得就从船上下去。
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. 因此见到风甚大，就害怕，将要渗下去的时候，便喊着：“主呀，救我！” Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这个小信的人呀，为什么疑惑呢？” Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 他们上了船，风就住了。 Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. 在船上的人都拜他说：“你真是神的儿子了。” Demikianlah firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman-Nya. 今天神的话语就是这样子，当你是要听从、服从，也接受神的话语，你有福了。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Percaya atau menjadi percaya itu ternyata tidak mudah. 要相信成为信者是不简单的事。 Percaya atau menjadi percaya itu bukan sesuatu yang sederhana untuk dilakukan. 如果你成为一个信者，是不是一个简简单单可以做到的事？ Kita selalu mempunyai banyak pertimbangan untuk menjadi percaya. 我们当要去相信一件事情的时候，我们多虑了。 Di samping itu juga ada banyak kemungkinan yang membuat tindakan percaya itu menjadi sesuatu yang tidak sederhana. 甚至有时候，当我们要相信的时候，它变得很困难。 Situasi di mana kita dihadirkan, kondisi di mana kita saat menjalani kehidupan sangat menentukan rasa percaya 所以 kita. 这个信呢，可以因为我们活在怎么样的状况之下引起来的。 Resiko-resiko yang mungkin harus kita tanggung juga menjadi sesuatu yang membuat percaya itu tidak mudah untuk kita 信者 kerjakan. 也可以变成一个不简单的事，是因为我们必须要承担的后果。 Ketika semuanya tampak normal, 感觉上一般都是正常的时候， ketika kehidupan kita berjalan dengan wajar, maka pasti tidak sulit untuk kita percaya kepada 当我 Tuhan. 们的人生是一帆风顺的时候，当然是很简单来信耶稣。 Tetapi ketika kehidupan yang terjadi itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan, berbeda dengan apa yang kita harapkan, menjadi tidak mudah untuk kita percaya. 但是如果我们的人生中出现了跟我们不顺心的时候，很难去相信这一位神。 Ketika kita ada dalam situasi yang aman, tenang, dan damai, maka kita tidak sulit untuk percaya. 当我们处在一个平静平安的一个状况之下，相信是很简单的事。 Tetapi ketika kita ada dalam kecemasan, ketika kita ada dalam ketakutan, maka kita tidak mudah untuk percaya. 但是当你处在一个惧怕当中，还有焦虑当中，是不简单的。你要相信。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， bagian dari pembacaan kita Injil Matius 14 menggambarkan tentang peristiwa yang dialami oleh para murid Yesus. 所以今天我们刚才所念的一个经文在里面说，是显示门徒来信神的一个画面。 Yang menunjukkan kepada setiap kita betapa sulitnya kita menjadi percaya. 也能够表示给我们说，要如何去相信这一位神呢？ Setelah Yesus selesai mengerjakan pekerjaan pelayanannya, memberi makan 5.000 orang, maka dia butuh waktu untuk berdoa. 当耶稣已经喂饱了500人的时候，他必须要有自己的时间去祷告。 Yesus sendiri pada waktu itu ada dalam kedukaan yang amat sangat ketika Yohanes Pembaptis dibunuh. 所以说，其实那时候耶稣是处在沮丧的一个状况之下，因为约翰施洗已经被杀去了。 Dia butuh untuk menyendiri, dia butuh untuk berkomunikasi dengan Bapaknya di dalam doa. 他需要一个人冷静，他需要一个有可以跟神沟通的一个时间。 Lalu Yesus naiklah ke atas bukit untuk berdoa seorang diri tanpa disertai siapapun. 之所以里面写说，他就独自上山去，没有任何人随着他。 Dia menyuruh orang banyak yang mengikutinya pulang. 他叫众人散去吧。 Sementara para muridnya diperintahkan untuk mendahului dia menuju Genesaret. 但是他命令了他的门徒们，你先去加拿撒勒，
你先往那里去。 Dan dalam penyeberangan itulah perahu para murid dihantam oleh angin sakal yang sangat hebat. 当门徒们要过的时候，当他在海上呢，有一大风浪来反驳他们。 Semuanya terkesan tiba-tiba dari suasana yang tampak aman, suasana yang tampak tenang, kemudian berubah menjadi menakutkan. 感觉上状况就是在平静的之下，突然间改变了。 Ini yang kemudian membuat kita menjadi sulit untuk percaya. 这个就是让我们很难以相信。 Bukankah kepergian para murid itu adalah kepergian yang di dalamnya Yesus sendiri yang memerintahkan? 岂不是当门徒们要走这一段路的时候，是耶稣命令他们去走的吗？ Yesus yang memerintahkan mereka untuk mendahuluinya. 是神要耶稣要他们先去吧。 Yesus memerintahkan untuk mereka menyeberang tanpa ditemani oleh dirinya. 耶稣也是说：“你先过海，我不陪着你们。” Dan pada waktu itu para murid mematuhinya tanpa bertanya. 当时门徒们毫无问候的时候，他们就随着去了。 Mereka mengikuti begitu saja apa yang Yesus perintahkan. 他们因为神的命令就顺服了。 Mereka tidak bertanya kenapa kami harus berlayar sendiri tanpa engkau. 他们也没有问说为什么你不随着我们呢？ Saat itulah para murid belajar untuk percaya. 那时候门徒们就开始学习相信， Mereka belajar untuk percaya kepada perintah Yesus. 他们开始学习来相信神的命。 Tapi lihatlah apa yang terjadi. 但是我们可以看到什么样发生呢？ Ketika mereka mencoba untuk percaya, ternyata perahu mereka dihantam badai, diterjang angin sakal. 当他们选择我相信的时候，你看他们的船呢被一大风浪被打破了。 Saudara, mungkin apa yang dialami oleh para murid juga pernah menjadi pengalaman iman kita. 甚至可能这些门徒所经历的，也是在我们人生中我们也经历过。 Ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan jalan Tuhan. 当我们觉得说我们已经顺着神去走啦， Apa yang kita kerjakan sesuai dengan perintah 我 Tuhan. 们所做的一切已经按照神要的方式去行了。 Kita tidak bersoal jawab dengan Tuhan. Kita tidak bertanya dengan Tuhan. Kita ikuti cara 我们 Tuhan. 也没有去发问我们的神，我们也没有去疑问我们的神，我们顺着我们的神去走。 Setelah kita mengikuti jalan Tuhan, lalu tiba-tiba kita menemukan ada persoalan yang begitu besar. 当我们顺服我们的神的时候，我们突然间面临了一个大问题。 Jalan Tuhan yang kita ikuti ternyata bukan jalan Tuhan yang memberikan rasa aman buat kita. 神所给我们的路似乎不是给我们一个平安的一道路。 Jalan Tuhan yang kita ikuti ternyata bukan jalan Tuhan yang memberikan rasa nyaman buat kita. 而且神所命令我们去做的，好像不是给我们一个舒服的一种方式。 Setelah ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, lalu apakah yang kita lakukan? 当时如果这些事情发生在我们的人生，我们的反应是什么呢？ Masih bisakah kita belajar untuk percaya? 是否我们选择还是要相信他呢？ Belajar untuk percaya di tengah-tengah begitu banyak kesulitan justru karena kita mengikuti jalan Tuhan. 是否因为我们随着神，在我们面临困难的时候，我们还选择相信而他呢？ Para murid Yesus pada waktu itu berjuang sedemikian rupa. 这些门徒们拼命的去过这个大海中， Mereka berusaha untuk mengendalikan perahu yang membawa mereka. 他们甚至试着去控制这一艘船。 Dalam segala upaya yang mereka lakukan, dalam segala upaya yang mereka kerjakan, mereka tidak menyadari bahwa Yesus hadir dalam pergumulan 当 mereka. 在他们在努力当中的时候，他们忽然间遗忘了神其实与他们同在。 Ternyata Yesus tidak pernah membiarkan mereka untuk berjuang sendiri. 原来神不曾离开过他们一步。 Sesaat tampaknya mereka melakukan pelayaran tanpa Yesus saat itu. 顿时好像感觉上他们在走这条路的时候，耶稣不在呀， Tapi bukan berarti Yesus mengabaikan mereka. 但不代表上帝忽略了他们。 Begitu juga dalam kehidupan yang kita jalani, kita acap kali merasa bahwa kita ditinggalkan sendirian tanpa Tuhan. 我们人生中也是一样，是否你觉得说神已经离弃我了呢？ Tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. 但是要记住，上帝不是不关注你，
Sebelum mereka sempat berdoa, Yesus sudah ada bersama 他 mereka. 们为把祷告起上的时候，神已经与他们同在了。 Sebelum mereka memohon pertolongan Tuhan, Yesus sudah lebih dulu datang menjumpai 他 mereka. 们为祈求上帝的帮助的时候，神已经来见他们了。 Itu juga yang kerap kali tidak kita sadari dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup kita. 这些也是经常发生在我们的人生，当我们面临了许多的问题的时候， Padahal Tuhan dekat dengan kita. 其实上帝跟我们很近。 Namun karena mereka begitu tenggelam dengan persoalan mereka, begitu tenggelam dengan pergumulan mereka, mereka tidak menyadari kehadiran 但是 Tuhan. 因为他们已经陷入埋醉了，在他们的问题当中，他们没有觉悟。 Mereka sibuk dengan perahu yang harus mereka kuasai sehingga mereka tidak menyadari siapa yang datang dan mengunjungi mereka. 他们只是忙碌着去控制这艘船，他忘记了是谁接近了他们。 Saudara, bukankah ketika kita lebih banyak memberikan perhatian kepada persoalan dan pergumulan kita, 弟兄姐妹们，不是我们比较专注我们的问题的时候， ketika kita begitu tenggelam dengan persoalan 当我 kita, 们把我们的人生埋醉在我们的问题当中， maka kita hampir-hampir tidak mampu melihat anugerah dan rahmat Tuhan yang menyertai kita. 那时候我们是否无法看见神的恩典在我们的身上？ Jangan-jangan kita juga bahkan tidak menyadari bahwa Tuhan mengunjungi kita dalam pergumulan-pergumulan kita. 甚至有时候，神已经到我们的面前了，来拜访，来看到我们了，在我们的问题中。 Para murid Yesus mula-mula yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus saja mereka tidak menyadari siapa yang datang. 你看，他这些门徒是起初跟神最接近的人，他们都没有感觉到神在他们的身旁， Para murid bahkan mengira Yesus itu hantu. 甚至他们觉得说：“哎，是鬼吧？” Saudara, lagi-lagi percaya itu tidak mudah. 再一次跟大家讲说，要相信是不容易呀， Percaya itu tidak sederhana. 要相信，开始相信是不简单的一件事情。 Hingga akhirnya Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada mereka. 甚至到最后，神把自己献在他们的面前。 Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. 他说，神又说：“安静，不要怕，我就是你的主。” Saudara, kita tidak mungkin merasakan kehadiran Tuhan dalam persoalan yang kita hadapi ketika kita tidak ada dalam ketenangan. 当时，如果你处在一个不安全的状况之下，当然你无法感觉神是在我们的身后。 Berdiam dirilah sejenak. 可以让我们自己平静下来一下， Buatlah jarak dengan persoalan dan pergumulan yang harus kita tanggung. 创造一些距离，我们跟问题之间的距离。 Yesus melakukan hal itu ketika dia harus menanggung beban yang berat ketika orang yang dikasihinya meninggal. 耶稣也是在当中，他失去了一个最深爱的人，他处在这样的状况之下来做一些这些的事。 Dia mencoba berdiam diri dalam doa. 他试着来把自己调整好，来安静下来。 Temukanlah Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kita ketika Tuhan mengunjungi kita di sana. 来寻求我们的神，在我们的困难当中，神必定是在我们的身后的。 Lagi-lagi percaya itu tidak mudah. 再一次，我跟大家说，相信是不简单的一件事。 Petrus yang dianggap batu karang gereja. 彼得他是一个教会的一个盾石， Dia yang ada dalam lingkar dalam murid-murid Yesus. 他也是在神门徒里面的一个圈子里面。 Dia termasuk murid yang istimewa buat Yesus. 他也是成为一个很特别的一个门徒，在神的眼中。 Tetapi sikap Petrus justru menjelaskan kepada setiap kita bagaimana sulitnya untuk menjadi percaya. 但是彼得的行为可以来帮助我们形容，相信是不简单的。 Petrus mengatakan, Tuhan, apabila engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 甚至彼得说：“主呀，如果是你，请叫我从水面上走到你那儿去吧。” Kalimat Petrus ini adalah kalimat yang di dalamnya Petrus membutuhkan pembuktian sebelum dia percaya. 在这句话里面含了一个意义，就是说，当彼得未相信之前，他必须要有一个证明。
Setiap kita juga selalu membutuhkan pembuktian supaya kita bisa percaya. 我们也是相同，我们也需要一些证明来让我们去做相信的一个动作。 Kita percaya Tuhan itu baik kalau semua persoalan kita selesai. 当然，我们会说神是美善的，因为我们所有的问题都解决了。 Kita percaya Tuhan itu ada kalau semua sakit penyakit saya disembuhkan dan dipulihkan. 也是我们相信神是存在的，当我们所有的疾病都消失了。 Setiap kita butuh pembuktian sebelum kita menjadi percaya. 当我们要成为相信者的时候，大家都需要一个证明。 Kita menjadi percaya setelah kita melihat. 当我们看到了，我们就相信了。 Kita menjadi percaya setelah kita mendapatkan, setelah kita memperoleh. 当我们成为信了，当我们得着了， Petrus melakukan hal seperti itu. 彼得也是这样子的做。 Dia baru percaya bahwa dia itu adalah Yesus kalau dia bisa melakukan apa yang dia mintakan kepada Yesus. 彼得是因为神应许了说他想要做的事， Dia baru percaya kalau dia bisa berjalan di atas air. 他相信是因为他已经在水上往耶稣那里去了。 Dan untuk apa yang Petrus sampaikan, Yesus mengabulkannya. 但是因为彼得说了，神也应许他了。 Datanglah. 他说：“来吧。” Dan Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. 彼得也从船下来了，走在水面上。 Petrus mendapatkan pembuktian demi untuk menjadi percaya. 彼得要成为相信的时候，他是得着了一个证明。 Saudara, pasti ini menjadi sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa buat Petrus. 这个就是一个属灵上的经验，对于彼得是一个不一样的。 Dalam kesangsiannya, dalam ketidakpastiannya, dia diyakinkan. 当他处在犹豫当中的时候，他被证明了。 Dia diyakinkan oleh pengalaman yang dialaminya sendiri. 也就是因为他所经历的一些事情，变成他是有一个证明的正确。 Berjalan di atas air dan itu adalah mujizat yang luar biasa. 能够在水面上走，是一个大大的奇迹。 Dia mengalami pengalaman yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya. 在他的人生中，他未曾经历过这样子的经验。 Setelah pengalaman Petrus menjadi pelajaran yang indah juga buat kita. 这个彼得的经验呢，是给我们一个美好的一个例子。 Betapa di tengah-tengah situasi yang tampak tidak mungkin, maka ada yang mungkin bersama dengan Allah. 当我们处在一个不可能的状况之下，但是如果你与神同在的话，任何事情都有可能。 Saat kita berteriak, saat kita memohon kepada Tuhan, 当我们呼求神，当我们呼唤我们的神的时候， maka yang tampak tidak mungkin menjadi mungkin. 当我们看到不可能的事情，会变成有可能； Yang mustahil menjadi sesuatu yang real. 不可能的事情成为现实。 Ada cara kerja Tuhan yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. 神拥有一些他的自己的我们人类无法理解的一个做法。 Ketika kita mampu melakukan apa yang sebelumnya dianggap menakutkan. 当我们当初觉得这件事情是很惧怕的事情，如果我们有办法把它改成， Dan itulah yang dialami oleh Petrus. 这个就是彼得所经历的。 Angin ribut yang semula menakutkan. 大风暴雨的时候，感觉上很恐怖， Dalam kuasa Tuhan dia bisa melintasinya dengan indah. 在神的权柄里面，会变成一个很美好的事。 Namun sekali lagi saudara, menjadi percaya itu tidak mudah. 但是再一次的跟大家讲说，相信是不简单的一件事情。 Sebetulnya Petrus sudah merasakan mujizat Tuhan dalam pergumulan itu. 其实，在这边的，在这个困难当中，彼得已经感受到了。 Tetapi ketika dirasakan tiupan angin menghantam tubuhnya, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. 但是他似乎感觉到有大风的时候，他就变成惧怕了。 Saudara-saudara, percaya atau menjadi percaya itu selalu butuh proses. 你相信或是成为相信者是有过程的， Percaya atau menjadi percaya itu selalu perlu waktu. 相信或者成为相信的时候需要时间的。 Dan setiap kita, saudara dan saya, selalu ada dalam proses tersebut. 所以我们当中，你和我都是处在这样子的过程当中。 Setiap kita selalu belajar untuk percaya. 我们每一个人都是学习去成为相信者。 Kita diajak untuk belajar percaya untuk setiap pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. 我们被教导了在我们人生中的所有的过程， Termasuk juga di tengah-tengah situasi sulit yang sekarang ini harus kita jalani. 甚至像现在我们处在一个很不好的状况之下，
kita diajak untuk belajar percaya kepada Tuhan. 神要我们来相信我们的神。 Saat itulah Petrus tidak bisa berbuat lain selain betul-betul belajar percaya. 当时彼得没办法做任何事情，只有相信。 Ketika dia berjalan di atas air, 当他走在水面上的时候， dia belajar mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. 他学习如何把完完全全的自己献给神的手中。 Namun ternyata itu tidak mudah. 但是，证明了那是不简单的事。 Dan Petrus kembali gagal. 彼得开始失败了， Dia tenggelam. 他沉下去。 Saat itulah dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. 那时他也说：“主呀，救我吧！” Ketika dia meneriakan seperti itu, dia meneriakan keyakinan iman. 因为当他在呼唤神的时候，他是用信心的来呼唤神。 Dan saat itulah Petrus ditolong dari belajar percaya menjadi percaya penuh. 当那时候，彼得就成为学习相信，成为完全相信。 Dari belajar percaya kepada mempercayakan diri kepada Tuhan. 从他学习相信，到他把人生中交在神的手中。 Dalam bahasa Inggris ada to trust dan to believe. 他说，在英文里面说，你要相信，还有交托。 Dan saat itulah Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 耶稣赶紧的伸出他的手，拉住他，就说：“嗨，你这个小信的人呐、为什么你出这疑惑呢？” Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Kita tidak mungkin dapat merasakan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan secara penuh dalam pergumulan kita. 我们在我们的困难当中，我们无法取得神完完全全的信任。 Jika kita tidak belajar untuk percaya dan mempercayakan diri kita dengan sungguh-sungguh. 如果我们不老老实实的交在神的手中，也学习信我们，完全信我们的神。 Ada gelombang kehidupan yang luar biasa dahsyat. 在我们的人生中有巨大的波浪， Tetapi Petrus sebetulnya sudah diberi kesempatan untuk mengatasinya dengan percaya. 但是其实彼得已经有机会能够去解决这样子的问题了。 Namun ketika dia bimbang, dia gagal. 但是当他选择疑惑的时候，他失败了。 Namun ketika kita belajar percaya, maka saat itulah perahu kehidupan yang oleng diterpa angin sakal menjadi berubah tenang. 当我们选择相信神的时候，我们这艘船本来是被大风大雨打到的时候，突然间变成安静下来， Semua yang kacau itu berubah menjadi teduh kembali. 所有混乱的一些事情变成安静下来。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， hidup yang kita jalani tidak pernah datar selamanya. 我们的人生中不可能永远是平平安安的。 Jalan-jalan yang kita lalui juga tidak selamanya aman dan nyaman untuk kita 我 lewati. 们所有所走过的人生，当然是不完全都是安全的。 Selalu mungkin ada pengalaman-pengalaman berat yang kita jumpai. 当然，我们在当中，我们会面临到一些困难， Selalu mungkin ada pergumulan yang harus kita hadapi. 甚至有问题，我们必须要去解决面对的。 Tetapi selalu juga tersedia kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. 但是永远有一个机会让你去相信我们的神。 Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. 也就是说，神不让我们自己去面对这一些困难。 Selalu juga tersedia kesempatan untuk kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia pemilik 也 kehidupan. 完完全全有一个机会，就是让我们把我们的人生中完全的交托于他的神手里面。 Ketika kemampuan kita yang terbatas tidak mampu menanggung apa yang harus kita tanggung, Dan ada Dia. 当我们无限的能力的时候，记住还有神存在。 Dan saat itulah pergumulan akan diubahkan menjadi sarana pertumbuhan. 那时候，我们所有的问题就会变成一个帮助我们成长的一个过程。 Dan kesusahan diganti menjadi kesukaan. 那所有我们的困难变成喜乐， Kegelisahan diubah menjadi ketenangan. 你的焦虑成为了一个平静。 Mari kita lanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan betapapun tampak berat. 来，不管怎么样看起来很不好的人生，我们继续与我们神同在。 Dan mari kita terus belajar untuk percaya. 来，我们也一直学习神，相信我们的神。 Tuhan Yesus memberkati setiap 上 kita. 帝祝福每一位， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. 来，我们一同来祷告。
Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, 我们天上的父， kami sadar bahwa kemampuan kami terbatas ketika kami harus menghadapi berbagai macam hal yang sekarang ini terjadi. 我们觉悟了，当我们要面对现在所发生的事情，我们是有限的。 Kemanusiaan kami tidak akan mampu menanggung pergumulan-pergumulan yang saat ini ada di depan kami. 我们的肉体呢，无法面对所有面前有的问题。 Ketika ada banyak orang yang dibuat bergumul dengan sangat luar biasa 当有许多人有许大的困难的时候， terkait pandemi yang melanda dunia dan melanda Indonesia. 也就是关于这个新冠肺炎有这个全球也有，印尼这里也有的问题。 Di tengah-tengah situasi yang membuat kami takut, cemas, dan gentar, maka kami datang dan memohon untuk percaya kepadamu. 当中，我们处着一个惧怕的心来到你的面前，要相信你。 Pimpinlah setiap kami ya Bapa dari hari ke hari untuk menjalani kehidupan kami dengan percaya kepada Tuhan. 主耶稣教导我们如何走在我们前面的一条路， Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 也相信就是说，神不曾离弃过我们， Anugerah Tuhan senantiasa tersedia bagi kami. 神的恩典永远被预备给我们。 Dalam keterbatasan kami untuk boleh menikmati persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan, berkatilah sarana yang ada. 主耶稣也是祝福我们有限的一些聚会，帮助我们。 Biarlah semua ini boleh tetap meneguhkan iman percaya kami kepadamu. 使得这一些还是能够坚固我们的信心，对于你。 Dan kami mempercayakan kehidupan kami ke depan dalam tangan kasih anugerah dan penyertaan. 我们也把我们的未来交在你的手中。 Dalam nama Yesus Kristus yang kami panggil Tuhan dalam kehidupan kami, kami percayakan diri kami. 我们把我们的人生交在你的手中，奉主耶稣基督的圣名，我们求， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pengerja serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Immanuel Kristo untuk setiap pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah online minggu depan tanggal 27 September 2020 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dengan disertai perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBI PRJ CK7. Anak merupakan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Masing-masing anak unik dan mempunyai potensi bawaan sejak lahir. Potensi bawaan anak merupakan kecerdasan yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Kecerdasan anak harus distimulasi sejak anak dalam kandungan. Mari kita kenali berbagai macam kecerdasan anak atau multiple intelligence dan bagaimana mengembangkannya sejak dalam kandungan. Karena menurut penelitian Heckman, pendidikan anak paling baik diberikan sejak anak di dalam kandungan. Puji Tuhan, ibadah online Welcome Baby Day akan secara rutin diadakan sebulan sekali dan untuk bulan ini akan diadakan pada hari Minggu depan tanggal 27 September 2020 yang akan membahas topik menarik dengan tema Mengembangkan Multiple Intelligent Anak dalam Kandungan bersama Dr. Debbie Susanti. Jangan lewatkan ibadah khusus tersebut. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Di masa pandemik ini banyak usaha mengalami kesulitan terutama dalam arus kas keuangan. Banyak usaha yang harus beroperasi terbatas, bahkan harus menutup usahanya sehingga menyebabkan kemacetan dalam financial karena kurangnya permodalan. Berita baik, saat ini hadir sebuah platform di tengah kondisi sulit ini yang dapat memberikan solusi bagi pengusaha yang sedang berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan tambahan modal melalui sistem crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Dan akankah ini menjadi solusi kondisi untuk usaha yang Anda hadapi saat ini?
Dapatkan juga informasi kesehatan terkini berbasis teknologi digital di acara ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam. Narasumber kita kali ini adalah Alkino Simanjuntak dengan tema The Joy of Serving Him Through Financial Crowdfunding and Digital Health Platform. Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik www.gbprj.org/MOI. Setiap kita terbiasa mempunyai rencana atau planning di dalam hidup ini. Namun, tidak semua rencana atau planning kita selalu menjadi kenyataan. Dan tidak sedikit yang menjadi putus asa, bahkan frustasi pada saat menghadapi kenyataan yang berbeda dari rencana atau planning yang diharapkan. Tetapi, ingatlah akan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ibadah WOI CK7 bulan ini diadakan live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 1 siang dengan tema His Plan, Not Your Plan. Ia akan dilayani oleh Ibu PDP Rita Arifin dengan kesaksian hidup dari Ibu Supiani Winata, Ibu Ninik Sutanto, dan Ibu Michelle Miliarti Wantasen. Kami percaya melalui kesaksian dan firman Tuhan yang akan disampaikan pasti akan memberkati serta menguatkan para wanita-wanita baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Jadi jangan lewatkan ibadah tersebut dan ajaklah saudara-saudara dan teman-teman kita semua. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Hong Kim. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903. Dalam rangka Healthy Life Series bulan lalu kita membahas topik masakan dan untuk bulan ini kita akan membahas topik olahraga. Banyak jenis olahraga yang membutuhkan keseimbangan dan salah satunya adalah olahraga panahan. Cancer Ministry CK7 akan menampilkan seorang hamba Tuhan yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pastor Jason Ong. Beliau 2 kali menderita penyakit kanker di mana keseimbangan syarafnya sudah diambil. Namun beliau tetap dapat melakukan olahraga panahan yang secara medis tidak mungkin dapat dilakukan. Mengapa beliau dapat melakukan olahraga tersebut? Bagaimana beliau dapat melakukannya? Mau tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut? Mari ikuti Share and Talk Cancer Ministry bersama Pastor Jason Ong dan Pastor Judith Halim dari Singapura yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 10.30 dengan tema The Strength to Carry On via live streaming YouTube channel GBPRJ CK7. Dan jangan lewatkan karena giveaway yang menarik dari para sponsor untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk kegiatan lainnya seperti menara doa, doa fajar, call, serta rumah doa tetap diadakan secara online via Zoom. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7 华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第3个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。
圣经怎么说？林后诗13。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个无形界的意义，第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿苏撒街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，在加督州华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下14，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个督州华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐戈威总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的在加督州实验子牧师长实验子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你的仆人在这加督州的牧养圣工，使我们所有在这加督州的子民配得在上帝面前。我们也为波托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界福音联盟祷告，愿上帝赐给他们赢得更多的灵魂。也为在这个督州兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督州参加网上敬拜的会友祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每一位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和这个督州华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督州牧师的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan,
Amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 神的名信照全地，把好消息宣告你听听，高举的神的荆棘，我们称谢你，你是我神，我们称谢你，你是我神。